Okey, salam sejahtera. Hari ini cikgu nak teruskan tajuk yang akan dipelajari iaitu 1.3 Pencanggahan Fizikal. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 14. Okey, untuk tajuk pencanggahan fizikal ni cikgu nak terangkan dua tajuk kecil saja, iaitu yang pertama mengenal pasti dan menganalisis pencanggahan fizikal, dan yang kedua mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Baiklah, kamu boleh lihat muka surat 14, diberi contoh di sini ada dua orang murid, seorang tinggi dan seorang rendah. Okey, dua-dua orang murid ini duduk di atas kerusi yang sama. Jadi, adakah kerusi itu sesuai diduduki oleh murid? Jadi, kalau kita lihat murid yang terlalu tinggi itu, dia tak selesa duduklah sebab kaki dia jadi terangkat macam ni. Dan untuk murid yang rendah pula, kaki dia tak sampai. Jadi, bagaimanakah kerusi itu dapat diselaraskan agar selesa diduduki oleh murid yang berbeza ketinggiannya? Okey, jadi untuk tajuk ini, kemahiran berfikir sangat penting, iaitu kemahiran berfikir secara inventif. Maksudnya, kamu kena fikir bagaimana masalah boleh diselesaikan untuk masalah kerusi yang diduduki oleh murid itu. Okey, seterusnya cikgu nak terangkan tentang mengenal pasti dan menganalisis pencanggahan fizikal. Okey, jika dilihat di sini pada buku teks kamu muka surat 15, ada 3 parameter yang diberi contoh pencanggahan fizikal, iaitu parameter saiz, parameter beban dan juga ketinggian. Dan jika dilihat untuk pencanggahan fizikal, kamu boleh lihat saiz pencanggahannya besar, kecil. Dia kontra lah di situ. Okey, jadi beban, berat ataupun ringan, dari segi ketinggian, tinggi ataupun rendah. Jadi bagaimana untuk menentukan kaedah untuk menyelesaikan masalah inventif secara pemisahan? Okey, jika dilihat di sini, diberi contoh dalam jadual 1.3.1, iaitu contoh kerusi. Pencanggahan fizikal yang berlaku dalam contoh objek kerusi yang diberi ini ialah tinggi lawan rendah. Jadi contoh situasi, kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi dan kerusi itu juga perlu rendah untuk murid yang rendah. Jadi soalan untuk menentukan kaedah yang perlu digunakan, iaitu kaedah pemisahan ruang ataupun kaedah pemisahan masa. Jadi soalan yang perlu ditanya di sini ialah, adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jika jawapannya ya, kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian dalam kelas, maka jenis kaedah pemisahan yang digunakan ialah pemisahan ruang. Okey, yang kedua contoh yang diberikan ialah kemah. Okey, kamu boleh tengok di sini, pencanggahan fizikal yang berlaku ialah besar lawan kecil. Okey, contoh situasi, kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Jadi, soalan, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jika jawapan kamu tidak, kerana kemah digunakan dan disimpan pada masa yang berlainan, maka jenis kaedah pemisahan yang digunakan ialah kaedah pemisahan masa. Okey, seterusnya cikgu nak kamu lihat di sini, kesimpulan daripada jadual 1.3.1 ialah sekiranya pencanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama, maka kaedah pemisahan ruang dipilih. Dan sekiranya pencanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan, maka kaedah pemisahan masa akan dipilih. Jadi kamu boleh lihat contoh dalam muka surat 15. Okey, di sini cikgu teruskan 1.3.2, iaitu mencadangkan pemilihan prinsip inventif. Okey, dalam jadual pada muka surat 16 buku teks kamu boleh lihat jadual 1.3.2, iaitu berkaitan dengan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Okey, untuk cadangan prinsip inventif, terdapat 7 cadangan untuk kaedah pemisahan ruang. Okey, yang pertama, pembahagian. Okey, di sini kamu boleh lihat contoh perabot yang dijual menggunakan konsep do it yourself. Okey, jadi kalau kamu lihat banyak sekarang ni dijual, contohnya IKEA menjual produk yang kamu perlu pasang sendiri. Maksudnya kamu akan beli perabot yang kamu perlu pasang dan tak perlu dihantar kepada kamu dalam perabot yang siap dipasang lah. Okey, yang kedua, pengekstrakan, iaitu memisahkan dan mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan daripada objek. Okey, yang ni contoh untuk produk seperti aircon ataupun penghawa dingin. Okey, jadi penghawa dingin ni untuk
dipasang di dalam dan di luar bangunan supaya bising dan haba panas dapat diasingkan. Okey, kita nak rasa sejuk penghawa dingin tu saja, tapi dalam masa yang sama unit yang haba untuk dikeluarkan tu dipasang di luar rumah. Okey, yang ketiga ialah kualiti setempat. Okey, yang ni kamu boleh lihat contoh iaitu bekas makanan pelbagai petak yang berbeza dan dapat pelbagai fungsi, dapat menyimpan beberapa jenis makanan tanpa menghilangkan kualiti rasa makanan tu. Okey, yang keempat penyarangan. Penyarangan ni diberi contoh antena radio yang boleh dipanjangkan dan dipendekkan. Okey, seterusnya yang kelima, filem nipis dan cakarang boleh lentur. Yang ni kamu boleh tengok pelindung cahaya cermin kereta. Okey. Yang keenam, pengantara. Okey, pengantara diberi contoh sarung tangan ketuhar yang menjadi pengantara antara tangan dengan objek panas. Ataupun kalau kamu tengok McDonald ataupun KFC, kalau kamu pergi beli minuman yang panas, diletakkan bekas untuk memegang cawan itu, tapi tangan kamu masih boleh memegang sebab digunakan pengantara. Okey, seterusnya tidak simetri. Yang ni menukar bentuk bulat jam dinding kepada bentuk yang tidak sekata. Okey, yang ni adalah 7 contoh cadangan prinsip inventif. Okey, yang terakhir yang cikgu nak terangkan di sini pada muka surat 17, iaitu prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Okey, diberi di sini ada 7 juga cadangan prinsip inventif untuk kaedah pemisahan masa, iaitu kedinamikan. Kamu boleh lihat contoh meja makan. Okey, kalau meja makan tu nak digunakan untuk ramai, mereka boleh besarkan meja tu, ataupun kalau untuk digunakan untuk orang yang lebih sedikit, boleh dikecilkan. Okey, tindakan awal. Yang ni contoh dalam kereta lah. Okey, beg udara diletakkan di dalam kereta untuk mengurangkan risiko kecederaan. Okey, yang ketiga, tindakan berkala. Okey, yang ni contoh lampu jalan raya, okey, mana yang akan menyala apabila siang dan berkala mengikut siang dan malam. Okey, yang keempat, tindakan keterlaluan. Diberi contoh di sini proses menabur serbuk gula di atas donat untuk mengurangkan atau menambahkan kemanisan. Okey, pengembangan terma. Kalau kamu lihat di sini, pemutus litar yang menggunakan prinsip terma pemula lampu pendaflar. Okey, yang keenam, pembuangan dan pemulihan. Okey, kapsul ubat yang boleh larut dalam air. Okey, yang seterusnya yang terakhir ialah tindakan berterusan yang berfaedah. Okey, diberi contoh jana kuasa elektrik ataupun mesin pelelas. Jadi semua contoh yang diberikan ini adalah untuk cadangan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Jadi untuk itu saja tajuk bagi minggu ini. Cikgu nak kamu dapat bezakan yang manakah prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang dan yang manakah prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas berikutnya. Terima kasih.